Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit, penuh dengan info. Janji kita dapat manfaat daripadanya. Baik, bersama dengan saya yang berbagi Ustaz Zul Ramli. Terima kasih Ustaz bersama dengan saya. Okey Ustaz, hari ini Ustaz, saya nak tanya dengan Ustaz tentang tanda-tanda kematian Ustaz. Allah. Baru-baru ni sahabat saya Ustaz, iaitu Allahyarham Muhammad Khalid pergi meninggalkan. Jadi memang banyaklah ialah selebriti Ustaz kan, memang viral lah di sosial media. Tapi Ustaz kan, hidup mati ketentuan Tuhan. Maut jangan dicari. Mungkin Ustaz boleh ulas kat situ Ustaz. Ulas macam tajuk drama tak kan? Tak ada. Itu Datuk lebih masa kan? Tak payah tanya orang lain kan? Sebenarnya satu kenyataan yang patutnya umat Islam semua kena tahu. Sebab dia salah satu daripada rukun iman. Ya, rukun iman yang terakhir adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman dengan ketetapan Allah sama ada yang kita anggap dia baik atau dianggap dia buruk. Cuma memanglah popularnya orang kata kalau jodoh di tangan Tuhan, orang katakan ajal maut, orang katakan. Hakikatnya semua yang berlaku tak ada satu yang berlaku melainkan semuanya dalam ketetapan. Apa maksud ketetapan? Sesuatu yang Allah telah tetapkan dalam ilmu Allah, iradah kehendak Allah, kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak ada satu benda yang kita kata berubah last minute. Kalau takdir itu tak ada benda yang berubah last minute. Ini yang patut maknanya orang faham, sebab itu rukun iman sebenarnya. Adakah itu rahsia Allah Ustaz? Ya, dia adalah rahsia Allah. Setiap benda pada masa hadapan, Allah kata kamu takkan tahu wa ma taksibu ghada. Apa yang kamu buat sekejap lagi pun kamu tak tahu. Semua yang bakal tak tahu, semuanya dalam ilmu Allah. Dalam kehidupan ni Ustaz, mungkin Ustaz, mungkin hidup kita mungkin sampai umur 60 tahun. Tetapi disebabkan kita ni tak menjaga kesihatan kita, makan kita, dan mungkin kita boleh mati ketika usia kita 50 tahun. Adakah ini benar kerana ada orang kata kematian tu kita tak boleh lari sesaat pun. Memang betul. Tapi disebabkan kita tak jaga kesihatan kita mati. Macam contohlah Ustaz, kita dah tahu bawa motor laju-laju tu bahaya. Tapi kita pergi merempit apa semua Ustaz. Tiba-tiba pam orang kata alah tu nak jadi asbab je. Itu macam mana Ustaz? Mungkin benda ni agak complicated nak difahami, tapi kita cuba mudahkan ya. Sebab tu ada benda disebut hakikat. Hakikat tu ialah benda yang sebetul-betulnya. Ada benda yang kita kata kita plan, kita kata ikhtiar ya. Baik, kita kata mungkin dia hidup 80 tahun. Siapa yang kata tahu dia hidup 80 tahun? Dan kemudian dia buat satu benda yang tak betul atau mak rempit tadi, mungkin umur 20 tahun dah mati. Sebab takdir ni, dia bukan hanya sekadar tarikh mati. Dia siap dengan setiap butir beras nasi dia makan. Maknanya kalau dah sampai umur dia 20 tahun, dia takkan boleh extend walaupun satu saat sebab peruntukan udara dah tak ada untuk dia dah. Kita Allah dah ukur berapa banyak tarikan nafas daripada hidup sampai mati. Sebab tu Nabi kata takkan mati seseorang melainkan semuanya dah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu yang kadang-kadang syaitan tahu. Syaitan bukan tahu tarikh kematian orang, tetapi dia tengok malaikat yang menjaga rezeki makin sikit peruntukan dia. Kat situ dia celah. Itu yang bahaya tu Ustaz kan. Sebagai manusia Ustaz, ada tak kita boleh mengetahui rahsia-rahsia sikit-sikit tanda-tanda kematian tu Ustaz? Tanda ni dia termasuk dalam ilmu. Dan ilmu Allah ni terlampau luas ya. Ada keadaan yang Allah tunjukkan tanda-tanda, dia punya alamat-alamat, disebut syarat-syarat. Cuma manusia tu sama ada dia tahu atau tak tahu isyarat tu, ataupun tepat atau tak tepat isyarat tu. Jadi mungkin berlaku pada orang yang secara umumnya manusia tak tahu. Sebab disebut al-mautu ya'ti baghtatan. Bagi setiap orang mati, bagi dia mati itu memang tiba-tiba. Kalau dia dah tahu, kecuali mungkin orang kena hukum gantung lah agaknya. Itu je kelebihan dia orang. Tapi hakikatnya memang manusia tu dia tak boleh tahu kecuali apa yang diberitahu. Kalaupun kita jumpa isyarat-isyarat yang disebut itu, kebanyakannya syarat pada saat orang tu memang terbaring di atas orang kata pembaringan matilah. Ya, dalam keadaan wajah, muka, hidung, orang kata mata dan segala macam tu, itu adalah sebagai signal yang kelaziman. So orang baca ni diikut adat kelaziman. Oh, macam kalau nak meninggal orang nampak hidung dia jatuh, telinga dia, badan dia tak lagi macam bulat macam tu, dia akan terlepas macam tu contohnya. Itu adalah isyarat-isyarat biasa sebenarnya, bukanlah isyarat-isyarat yang bersifat ghaib tadi. Macam katakanlah macam seseorang tu mati Ustaz kan. Bila meninggal barulah kita tahu patutlah perangai dia macam ni. Kenapa Allah sorokkan kematian tu kepada kita sebagai yang hidup ni Ustaz? Adakah
untuk kita tidak merindui dia ke macam mana Ustaz? Saya kira sebab hidup ni perlu dilalui dan sesederhananya kita perlu laluinya dengan gembira. Kalaulah kematian itu, ya, malaikat maut tu sentiasa ditunjukkan wajah ada depan pintu rumah kita, atau saya kira hidup ni akan berubah sama sekali. Hidup ni tak ada benda yang seronok lah. Jadi sebab tu Allah simpan tu, sebab Allah kasihan kat kita. Kalau Allah tahu, katalah Allah kata lagi 5 tahun cukup. 5 tahun, sepanjang 5 tahun dah tak happy dah. Tetapi kerana dia tak tahu, punya dia hidup 5 minit lagi, 5 minit dia masih happy lagi. Jadi sebab tu Allah menyimpan ni, sebab Allah tahu keupayaan manusia itu, dan Allah suruh kita hidup di atas muka bumi ni, satu, bergembira, ya, itu memang perintah Allah, tapi bergembira yang mengikut sepatutnya lah. Bukan gembira tu, bila kita kata dapat gembira tu adalah lesen untuk buat apa saja. Itu hikmah kenapa Allah sembunyikan tentang tarikh kematian seorang hamba Allah. Orang tanya Nabi bila kiamat, Nabi tak jawab alamat-alamat kiamat. Nabi tanya balik, engkau bersedia tak untuk kiamat itu? Jadi persoalan mati ni, ingat untuk bersedia. Takut bukan untuk lari. Jangan kononnya bergantung kepada tanda-tanda. Yang penting adalah ingat dan bersiap. Mbak kata orang, kalau kita nak tahu bila kita nak mati, kita lihat kulit kita yang dulu tegang dah semakin kendur. Mata kita terang dah semakin kabur. Gigi yang rapat dah makin berterabur. Rambut yang lebat dah makin gugur. Tidur tak nyenyak dah mula berdengkur. Mungkin satu hari nanti tak boleh makan nasi, dah kena makan bubur. Itu tanda-tanda kita nak masuk ke kubur. Ada yang saya dengar orang kata, kalau kita ni banyak bersedekah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Adakah benda tu boleh berlaku Ustaz? Bila kita cerita tentang amalan, ya, sebenarnya amalan yang paling kita kena minta sebelum mati, taubatan qablal maut. Taubat yang paling tinggi nilainya adalah taubat dan kemudian untuk mati. Sebab taubat ni maknanya hapus semua dosa kita. Kita nak pada Allah, yang kita minta ni sama-sama yang tengok ni, ya Allah berilah kami ya Allah taubatan qablal maut. Taubat sebelum mati. Ada orang tua dulu katalah Ustaz, saya dengar. Dia kata 44 hari sebelum orang tu mati, dia akan dapat rasa dia nak mati tapi dia tak boleh cakap. Betul Ustaz? Nak jawab ni kena tanya orang mati lah. Betul Datuk. Dia kata tu lebih tepat lah. Tapi betul lah macam kita kata tadi lah. Ada isyarat tu Allah bagi untuk orang bersiap. Ya, sebab itu di antara hidayah-hidayah Allah. Dan sebab tu ini hidayah Ustaz. Hidayah Allah. Sebab tu ramai orang alim, orang soleh kan, kita nampak kadang-kadang dia prepare tu macam betul-betul. Banyak, bukan tak payah orang alim, orang biasa pun masya-Allah. Masa Kerin tumbang dulu kan, dekat Mekah. Di Mekah dulu ada seorang yang masya-Allah loving couple. Bila suami dia meninggal, orang menangis, dia tak menangis. Dia kata saya tak tahu nak menangis sebab sepanjang kami bersama, suami dia cakap hari-hari dia cakap dia akan mati tak lama lagi beberapa hari, nanti balik ni buat ni, nanti balik ni buat ni, nanti balik ni buat ni. Sampai dia kata kalau saya menangis seolah-olah saya tak redha dan tak suka apa yang suami saya suka. Itu contoh, maknanya walaupun bukan wali, bukan alim, tapi Allah mungkin campak-campakkan dalam hati hamba-hamba dia lah supaya kekal insya-Allah dan tak menyusahkan orang yang meninggal dunia, orang yang ditinggalkan. Allah memilih untuk beri hidayah. Sebenarnya setiap saat itu Allah memberikan kita tanda-tanda dalam kehidupan kita dan juga kematian yang bakal kita tempuhi. Wallahu a'lam. Yang terbaiknya kita sentiasa mengingat mati itu pasti akan muncul dalam kehidupan kita dan tidak boleh dielak walau sesaat pun. Jangan kita kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih kerana bersama dengan kami Sembang Viral setiap malam di TV9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Terima kasih.